Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu an. Qalitin nasa wa zayilhum wa dinuka la taklumannahu fahazihi nuktatun muqni'atun. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bergaulah dengan manusia dan hilangkan hatimu daripada mereka, dan agamamu jangan kamu sebut. Maka inilah nuktah yang memadai, mencukupi. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi tentang aqabatul awaid. Aqabatul awaid iaitu aqabah, makna kata aqabatul awaid iaitu aqabah yang kita daki, yang perlu kita daki untuk membolehkan kita buat ibadat. Aid ni ada 4, awaid ada 4. Yang pertama yang dikatakan dunia, keduanya makhluk, ketiganya syaitan, dan keempatnya nafsu. 4 faktor ni yang sentiasa menghalang kita mengerjakan ibadat. Kita membicarakan awaid yang kedua iaitu makhluk, iaitu manusia yang menghalangkan kita, membimbangkan kita daripada beribadat. Maka jalan penyelesaiannya kita beruzlah daripada mereka itu. Kita bergaul dengan manusia yang boleh bantu kita mengerjakan ibadat, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, jauhkan diri kita daripada mereka yang menghalang kita, membimbangkan kita beribadat. Jadi dengan jalan beruzlah, mengasingkan diri pada manusia untuk menumpukan ibadat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam beruzlah ni, Imam Ghazali kata sebut ada 2 jenis manusia. Pertama, orang awam, orang biasa. Dia boleh menjauh diri pada manusia, bergaul dengan orang yang boleh bantu dia buat ibadat. Dia bergaul dengan manusia dan berkau kebaikan, berjamaah, menuntut ilmu, mencari rezeki sahara hidup, itu bergaul. Dan perkara yang tak mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, dia kena asingkan diri daripada manusia. Itu manusia yang pertama. Yang kedua, iaitu para ulama. Orang yang diperlukan ilmu dia. Dia tak boleh mengasingkan diri daripada manusia. Dia kena bergaul. Kerana sabda Nabi SAW, فَإِذَا زَهْرَتِ الْبِدَعْ وَسَكَتَ الْعَلِمْ fa'alaihi la'natullah. Bila berlaku bid'ah, perkara yang merosakkan agama, diam orang alim. Orang alim mengambil sikap beruzlah, maka atas mereka itu laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kena, makna kata, sabar. Dia kena sabar yang panjang, kerana dia akan jumpa manusia bermacam-macam kerana. Orang maki dia, orang hamu dia, orang cerca dia. Macam-macam orang buat kat dia. Seperti mana yang dilakukan pada Nabi-Nabi terdahulu. Begitulah yang dilakukan kepada para alim ulama. Jadi dipesan oleh Imam Ghazali bagi mereka ini yang memikul tanggungjawab untuk mengislahkan masyarakat, membetulkan masyarakat, dia kena ada 2 perkara yang cukup penting. Pertama, kena sabar, sabar yang panjang. Kedua, hati mereka itu jangan bersama-sama manusia. Walaupun badan mereka bergaul dengan manusia, hati mereka tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab ni lah, maka tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali menukilkan kata-kata seorang syekh. Dengan katanya, ya bunayya, wahai anakku, aish ma'a ahli zamanika. Hiduplah kamu bersama-sama dengan, makna kata, ahli zaman kamu. Wala taqtadi bihim, tetapi jangan kamu ikut mereka.
Jadi sukar tuan-tuan sekalian. Kita hidup bersama-sama orang yang hidup zaman ni. Tapi kena kita mesti mengamalkan amalan-amalan orang dulu-dulu tu. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Alangkah payahnya, sukarnya kita makna kata hidup bersama orang yang hidup, tetapi kita nak ikut orang yang mati. Hidup dengan orang zaman ni, tapi kita nak ikut contoh-contoh orang dulu yang dah mati. Tukar. Kalau kita hidup di zaman orang semua buat baik, tuan, kita mudah. Tetapi zaman kemungkaran dan kemaksiatan, kita nak buat baik. Kita nak buat ma'ruf. Oh, cukup payah, tuan-tuan sekalian. Mungkin kita berjaya, kita mampu, kita boleh. Macam mana anak-anak kita di zaman akan datang. Zaman ni pun dah haru biru, tuan-tuan. Saya setiap kali nak kuliah dalam belah utara ni, saya tak tahu siapa telefon saya tak tahu. Dia cakap macam orang Penang. Dia, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz malam ni mengajak mana? Saya mengajak belah Penang. Bagus Ustaz. Ustaz tibai sikit. Oh, apa pula tibai pula? Nak tibai apa ni? Ustaz baca ada sahabat hari ni? Inilah Ustaz di Pulau Pinang punya cerita lah Ustaz. Majlis Agama Islam tangkap tuan-tuan Ustaz. Sepasang laki-laki dan perempuan. Yang paling teruk tu dia kata Ustaz. Yang laki-laki tu dah ada cucu. Yang perempuan pun ada menantu ada cucu. Kalau lah tuan-tuan tuan fikir orang tua pun buat panggil tak senonoh. Kena tangkap di hotel. Macam mana nak cerita anak-anak muda? Tuan-tuan fikir lah. Orang tua kata dulu, kalau sekiranya guru, cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Makna, kalau makna kata orang tua-tua kencing berdiri, orang muda-muda kencing berlari. Kalau orang tua-tua kencing berlari, entah bayangkan. Orang muda kencing macam mana. Zamannya cukup sukar. Orang buat rasuah, berjuta-juta, dia buat sadi, dia buat tak. Orang dah tak takut dengan maksiat. Zaman ni kita nak hidup. Saya duk fikir anak saya masa depan. Cukup susah hati. Inilah zaman disebut oleh para alim ulama. Orang tak gembira dengan maulid. Dan orang tidak duka cita dengan kematian. Maulid apa dah? Kelahiran. Anak, orang beranak macam tak ada apa yang kesan-kesan menyeronokkan, tak ada apa. Kematian pun benda biasa. Zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, siapa umur panjang, dia boleh tahu beza. Saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, saya ingat lagi. Umur 6 tahun, 7 tahun, dia 1, dia 2. Seorang mati di Pulau Bangkok. Satu pulau tak kelut. Satu pulau tak kelut. Bila orang mati. Tak kelut orang ni. Oh, mayat, ada mayat. Istilah dia guna, ada mayat. Ada mayat, makna satu pulau tak kelut. Semua pakai mejarah mayat. Ramai. Lepas tu bila ada kelahiran, mak saya lahir, adik saya yang bongsu. Orang naik turun rumah mai ziarah. Satu benda menggembirakan, satu pulau seronok. Kerana seorang melahirkan seorang anak. Dan malah beranak pun biasa. Ya. Mati pun biasa. Aku dengar kata Pak Ustaz mati. Yalah, kaki apa? Darah tinggi. Gitulah. Tak ada satu benda yang memelekkan. Kan? Ni zaman kita ada tuan jaga-jaga. Zaman ni kalau sebut tanda akhir zaman, semua dah wujud di hadapan kita. Kan? Zaman ni sebut oleh Nabi, zaman fitnah. Badirul bi'amal fitanun. Bersegeralah kamu dengan beramal sebelum datang satu fitnah yang cukup besar. Kakhita'il lailil muzlim. Fitnah tu berlaku tuan-tuan macam malam yang gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam gelap, tuan-tuan tak tahu nak beza putih ke hitam ke kuning ke hijau ke, tuan-tuan nak beza. Tuan-tuan berada zaman tu tuan-tuan tak tahu nak beza mana betul mana salah. Dia pun ulama juga, PhD juga, doktor juga. Dia kata tahlil ni bid'ah. Ulama ni kata tak ada, tak apa. Kerana konten dalam kandungan tahlil itu semua. Ya Quran, zikir, wirid, apa masalah. Oh, jadi tuan-tuan. Jadi orang awam ni, jadi pening berserabut.
Bercelaru pemikiran mereka. Tak tahu mana betul, mana hak, mana batil. Ini zaman kita berada pada hari ini, tuan. Yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran. Berpagi-pagi orang beriman, petang-petang dia kafir. Keluar masuk Islam, mudah-mudah ya. Cukup mudah orang masuk Islam, keluar Islam. Itu dia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Orang sanggup jual agama dia dengan sedikit harta benda dunia. Dunia yang pasal dia sanggup jual agama. Ni zaman yang kita ada, zaman yang ditakuti oleh para sahabat. Tuan-tuan bukalah hadis-hadis tentang di zaman ni. Bila Nabi cerita, sahabat akan tanya, "Ya Rasulullah, kalau kami hidup zaman tu, kami nak buat apa?" Sedangkan apa yang Nabi cerita tu tak berlaku zaman mereka. Orang meninggalkan solat, berzina, zaman tu payah tumpah. Walaupun benda tu tak berlaku zaman mereka. Bila Nabi cerita hadis tu, dia pun minta, "Ya Rasulullah, kalau kami hidup, kami nak buat apa?" Mereka cukup takut. Sedangkan hadis yang sama bila kita baca hari ni, orang dengar, orang tak rasa apa. Sedangkan benda yang Nabi kata dah berada di hadapan kita. Perzinaan, kemungkaran, kemaksiatan, rasuah, penyalahgunaan kuasa, khianat, mungkir janji. Tuan-tuan nak sebut apa, sebutlah. Semua tanda-tanda akhir zaman tu ada pada kita hari ni. Kemudian bila orang tanya Nabi, kalau kami hidup zaman tu, kami nak buat apa? Ilzim baitaka. Lazimkan diri kamu banyak duduk di rumah. Kurangkan duduk melewat di luar tu. Kerana di luar tu tuan-tuan sekalian, Masya Allah, banyak sangat fitnah. Orang buka aurat. Laki-laki perempuan pergaulan bebas. Macam-macam maksiat yang cukup ketara. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'ani bin Mas'udin radhiyallahu an. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata apa? Khalitin nasa, hendaklah kamu bergaul dengan manusia. Ini arahan Rasulullah SAW kepada ulama. Kita kena bergaul dengan manusia. Tak boleh tinggal dengan manusia. Ini tanggungjawab. Bila kamu terima je ilmu, kamu terima agama, ilmu, kamu kena sampai. Ini amanah. Macam disampai oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nak sampai ilmu, kena bergaul dengan manusia. Kalau kita tak bergaul, nak sampai macam mana? Kita terpaksa bergaul dengan manusia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka sekolah, tuan-tuan buka pondok, tuan-tuan tahulah cerita manusia hari ni. Terutama budak perempuan, tuan. Aduh. Kata banyak, tuan, bukan sedikit. Budak-budak perempuan ni. Tambahlah pondok-pondok lah ni, pantak orang yang dah yang payah lah, yang bermasalah, hantar main kat kita. Ambil uduk pun tak tahu, mandi hadas pun tak tahu, semayang pun tak tahu. Tu tak apa lagi. Memberontak lah tu. Mai cekap pinggang depan isteri saya, "Ustazah, pasal apa kami muslimat tak boleh pergi tempat muslimin?" Pula dah. Kita asli muslimat lain, muslimin lain. Tak boleh campur. Ni sekolah pondok. Dia mai cekap pinggang. Pasal apa kami ni muslimat tak boleh pergi tempat muslimin? Saya mengaji sekolah menengah tu boleh je. Aduh. Sakit kepala tuan. Kita betul lah. Nak islahkan masyarakat ni bukan senang seperti yang dicakap. Siapa buka pondok, buka sekolah, dia tahulah. Cukup susah tuan. Ada seorang budak tu, umur 13 tahun. Tanya alik bata, tahu tak? Tahu. Tulis. Tulang calin. Umur 13 tahun, alik bata pun tak tahu. Lepas tu tulis ya. Ya titik 3. Saya kata, ya mana ada titik 3? 3 Ustaz. 2. Mana ada ya titik 3? Oh tak lupa kot. Lah dia kata aku lupa. Setahun tuan-tuan. Ikhra' setahun. Ikhra' 1/6. Setahun baru boleh ikhra'. Kesan tu tuan. Teruk betul lah ni. Itu dia. Jadi, kita kena bergaul dengan manusia. Kalau kita nak islahkan masyarakat, kena bergaul dengan masyarakat. Kena perbaiki masyarakat. Berbetulkan masyarakat. Kan?
Tapi pesan apa nama ni Ibn Mas'ud, wazailuhum, tapi hilangkan hati kamu dengan mereka. Hati kita tak sama-sama mereka. Kita bergaul tapi hati kita lain. Jangan duk teringin apa yang ada di tangan dia. Dia orang kaya teringin kekayaan dia. Dia ada kuasa, kita teringin pengaruh kuasa dia. Itu tak boleh. Jangan kita bergaul manusia tapi hilangkan hati kita daripada nak apa yang ada kat mereka. Kalau kita pun teringin apa yang ada kat mereka, kita akan jadi macam dia. Kita tak akan boleh mengislahkan mereka. Wadinuka la taklumannahu. Dan makna kata agama kita, jangan kamu cakap, jangan nyatakan, perjelaskan. Jangan tanpa kita duduk cerita, hai kita. Kan? Sorok-sorok sikit. Apa yang patut cakap, kita bercakap. Tak patut cakap, tak salah bercakap. Zaman ni zaman fitnah, tuan-tuan. Ni macam saya buat kuliah ni, orang rakam ni. Dia akan kaji ni. Dalam sejam saya buat kuliah, dia akan kaji, dia akan cari. Di mana silap saya? Dia akan attack. Attack sungguh. Yang sejam kita bercakap tu, 50, 7 minit, dia tak ulas. 3 minit yang silap sikit tu. Bila ni boleh potong-potong, kat-kat, kat ni. Yang tu yang dah highlight. Yang viral satu dunia. Ni pun dah berlaku pada Ustaz Wadi Anwar. Dia bercakap sejam tu, bagus puan-puan dia cakap. Sikit cakap Menara piramid Fir'aun tu 15 km dia kata. Mungkin dia nak kata 1 km atau 1.5. Yang tu yang dapat etik sungguh. Oh, dahsyat hari ni, zaman akhir zaman ni. Ulama menjadi sasaran. Fahazihi nuktatun muqni'atun, kata Ibn Mas'ud. Inilah mana nuktah yang memadai. Kata Imam Ghazali, cukup dah. Yang ni kalau hang faham elok-elok, mana kata bergaul, tapi hati jangan teringin apa yang ada kepada mereka. Kalau kita teringin apa yang ada di tangan dia, kita tak akan boleh mengislahkan mereka. Niat kita ikhlas, nak betulkan masyarakat dengan penuh jujur dan keikhlasan. Kita tak boleh biarkan kemungkaran, kemaksiatan berlaku di hadapan kita. Rasulullah bagi amaran. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah berfirman, takut oleh kamu akan fitnah, bala bencana yang tak kena ke orang yang zalim saja di kalangan kamu. Bila Allah turun bala, semua bakal kena. Ni yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'murun nabil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ya ba'sa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Bangkit menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ataupun Allah Ta'ala mendatangkan bala bencana yang dahsyat ke atas kamu. Kemudian kamu berdoa, Tuhan tak akan makbulkan lagi doa kamu. Baik tu kita kena buat kerja Islam. Itu kita buat ulama, buat pondok, mengajak kata masjid. Bukan baru ni tuan-tuan, sejak negara kita dijajah. Sebelum tu lagi. Bahkan setelah negara kita dijajah oleh penjajah 1511 oleh Portugis. Sampailah kita dapat merdeka yang sungguh-sungguh bekerja menyendarkan umat bangkit, bangun. Memelihara, menjaga agama mereka. Para-para ulama. Siang malam, pagi petang. Masjid sana, surau sini, buka pondok. Bahkan pondok-pondok ketika itu menjadi benteng pertahanan akidah yang cukup kuat. Di zaman penjajahan. Ini peranan ulama yang mampu mereka lakukan dalam memelihara ummah. Termasuk zaman ni. Ini kerja-kerja para ahli ulama. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kata lagi Imam Ghazali. Summa akhulu. Kemudian aku nak kata. Iza majal fitanu. Ba'duha fi ba'din. Apabila masuk akan fitnah sebahagian dan sebahagian yang lain. Makna fitnah tu dah jadi macam umul balawa. Dah jadi, tak tahu. Orang tak tutup aurat, tak rasa apa-apa. Orang tak semayang, tak rasa bersalah. Bergaul bebas lagi perempuan, tak rasa bersalah.
Bahkan sampai peringkat berzina, bersekududukan. Tuan-tuan jangan terkejut. Hari ini tuan-tuan sekalian, bukan setakat orang laki-laki ada perempuan simpan. Orang perempuan pun ada simpan laki-laki. Hari tu ni riuh saya pun tak ingat dah apa nama istilah mereka guna. Orang perempuan, dia ada simpan laki-laki. Dia orang kaya, duit banyak. Dia ada laki-laki simpanan. Bila dia perlukan laki-laki tu, dia panggil laki itu untuk layan kehendak nafsu dia. Ada pula yang mana kata yang laki-laki menjadikan perempuan simpan pun ada juga tuan. Orang dah tak takut dengan maksiat. Dengan maksiat-maksiat, dosa-dosa besar. Ni zaman kita hidup. Zaman yang kita ada ni. Kalau Tuhan turun bala lah. Kita semua kena. Konsert ni bertali arus. Lepas satu, lepas satu. Kita baru bercakap yang ni, mai baru yang baru pula. Tak tahulah tuan-tuan sekalian. Macam mana? Bukan kita takut isteri melahirkan anak. Kita seronok dapat anak. Tapi hati tu bimbang. Mampukah aku pelihara akidah anak aku ni? Ni 20-30 tahun akan datang dia nak hidup. Zaman lah ni dah macam-macam penin kepala dah. Macam-macam. Ada orang sokong maksiat. Sokong konsert ke. Semua sokong. Itu hak peribadi kononnya. Ada orang sokong rasuah. Dia sokong rasuah tu dia sokong. Aduh, aku pun tak faham. Ni manusia teruk ni. Kemudian apabila maksiat ni masuk ke dalam masyarakat antara satu sama lain. Itu dia. Wa taraji'ul amr, dan makna kata urusan agama tarajib, kembali belakang. Ghostan balik. Orang duk elok-elok beramal, timbul satu gerakan. Makna kata menjalankan usaha supaya orang tidak beramal. Elok-elok orang baca Yasin bala jemaat. Ini bid'ah. Nabi tak buat. Ramai pakat tinggal, ada orang tinggal baca Yasin. Wirid-wirid lepas semayang. Biasanya lepas semayang orang duk buat. Dah timbul usaha pula. Nabi tak buat lagi. Ini bid'ah lagi. Tinggal habis. Satu demi satu amalan-amal agama, ghostan balik belakang. Yang saya paling takut tuan-tuan, zaman sekarang ni, dulu kalau kita tak semayang jemaat, orang tak semayang jemaat, dia tak pergi supermarket tu hari jemaat tu. Dia malu sebab dia tak semayang. Zaman ni Allah tarik malu. Dia buat sadi ni. Orang jemaat dia boleh melewat di supermarket tu. Ramai tuan, bukan sedikit. Mereka tak rasa bersalah. Orang panggil dia semayang. Hayya ala solah, macam panggil orang lain. Bukan panggil dia. Tak terkesan di hati dia dengan surat-surat azan tu. Aduh, mahayalah macam ni tuan. Bila agama ni ghostan balik ke belakang. Dia panggil watarajumul amr. Wa wallan nasu an amriddin. Dan orang berpaling daripada urusan-urusan agama. Dia tak mau atur agama ni untuk hidup dia. Dia nak bebas. Aku punya suka lah. Aku nak ikut agama, tak mau ikut agama. Kalau berniaga, nak ikut riba. Pakaian, nak buka dedah aurat. Kalau berjual beli, kerana nak tipu. Dapat kuasa, tak mau melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Nak mengkayakan diri sendiri. Urusan agama, bagi mereka itu tuan-tuan letak di belakang. Berpaling, tak mau ikut urusan agama. Mudabbirin, dan mereka membelakangkan agama. Buat apa pun tak mau ikut agama. Zaman tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. La yarkhubuna fil mu'min. Dan dia tidak makna kita mengintai orang Islam. Orang Islam ni orang beriman. Ada masalah. Kan nak bantu, kan nak tolong. Buat tak tahu. Itu dia. Walizin mata walayatlubu na'aliman. Dan mereka juga tidak menuntut, tak mengaji dengan orang alim. Mengaji ni bukan agenda hidup dia. Dia buat tak peduli. Tak tahu apa satu bab agama. Zaman tu, kita akan bertemu zaman tu. Saya rasa zaman tu zaman kita lah. Mungkin kita nampak
Yang duk main mengaji ni ramai. Rupanya ramai lagi. Tak tahu hai agama ni ramai. Banyak tak tahu tuan. Kalaulah sekiranya dihitung-hitung. Orang yang semayang jemaat. Berapa orang yang semayang jemaatnya betul. Yang tahu tentang rukun semayang. Cara-cara semayang. Bacaan dalam semayang. Sah batal semayang. Berapa orang yang tahu. Kita pun tak tahu banyak mana tuan. Dah ramai tak mengaji. Dia dapat ilmu daripada mana kita pun tak tahu. Kan? Bab ulama, mereka tak mengaji, tak menuntut dengan para alim ulama. La yatlubuna aliman. Mereka tak menuntut, tak mengaji dengan orang alim. Tak minta pandangan para alim ulama dalam kehidupan dia sehari-hari. Allahu Rabbi ya Karim. Wala yarmukhuna mufidan. Dan tidak melihat benda-benda yang boleh memberi faedah dalam hidup dia. Apa benda yang mendatangkan faedah, apa perkara yang mendatangkan mudarat, dia tak perhati itu semua. Dia kira memuaskan hawa nafsu dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan lagi kata Imam Ghazali, wala yu'nihim amru dinahum albattah. Dan tidak menolong makna kata urusan mereka tu di atas agama mereka sama sekali. Dalam urusan hidup mereka tak berpandukan agama. Tak menjadikan agama sebagai matlamat hidup mereka. Ni yang kita berada, zaman yang kita berada. Manusia menuntut ilmu tak mau. Berpaling pada agama, letak agama ke tepi. Tak mencari faedah daripada agama. Kemudian kehidupan dia pula tak menjadikan agama sebagai panduan. Ni. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wa taral fitnata na'umul ammah. Dan kau lihat, kata Imam Ghazali, fitnah itu menjadi umum terhadap orang-orang awam. Fitnah agama ni berlaku umum, secara umum. Ramai orang tak tutup aurat. Ramai orang tinggal semayang. Ramai orang bergaul bebas. Ramai orang yang berjudi. Dia jadi maksiat ni dah jadi biasa bagi manusia. Jangan tuan-tuan, maksiat ni dia boleh bawa ketagih tuan. Dia jadi ketagih. Kita yang tak biasa ni tuan-tuan sekalian. Benda-benda maksiat ni kita takut. Tapi kalau kita buat selalu-selalu, lama-lama jadi ketagih. Dia macam makan nasi sejuk gulai perangat tu. Tahu nasi sejuk gulai perangat? Saya mula-mula duduk di Kedah dulu ni. Mak mentua saya tu mak menakan saya. Belum kahwin dengan isteri saya tu mak menakan saya. Dia pergi tumpang lah di rumah dia. Jadi pagi-pagi dia kata saya, Sidik, nak makan kan nasi, boleh makan kan nasi sejuk gulai perangat? Dia kata, bolehlah ni. Bolehlah mak teh, oi, dia kata. Mula-mula makan tuan-tuan, dia geli geleman tu. Tengkok ni geli geleman. Kena seminggu. Seminggu lepas tu, mak teh. Nasi sejuk gulai perangat dah tak? Dia jadi ketagih tau. Betul tuan. Benda maksiat ni, mula-mula takut. Kalau kita buat selalu, lama-lama dia jadi ketagih. Pergaulan laki-laki perempuan. Mula-mula kita takut. Sebab kita tak biasa. Tak biasa bersalam dengan perempuan yang bukan mahram kita. Takut. Lama-lama, dia jadi ketagih tu. Dia nak salam tu. Apa juga buat pasal. Apa-apa maksiat semua jenis macam tu. Mula-mula kita rasa asin daripada hidup kita. Tapi kalau lama-lama kita buat, lama-lama kita jadi ketagih dengan mungkar dan maksiat itu. Jangan buat pasal tuan. Jadi maksiat ni dah jadi umum pada orang ramai. Orang awam dah biasa. Ya. Bukan setakat tu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya. Ketika itu dia kata wa nazibbu bainal khassah. Bahkan dia melarat pergi kepada orang yang tertentu. Dia melarat kepada orang yang tertentu. Oi, tuan-tuan tak tahulah kita dengar macam-macam. Ustaz-ustaz pun kena tuan, fitnah ni. Kita dengar bagaimana apa, ada juga ustaz sekolah tahfiz yang terlibat dengan skandal-skandal.
Ada kan, tapi tak ramai lah. Tapi makna benda tu dah melarat. Ulama pun kena dah. Maksud fitnah akhir zaman ni. Bukan setakat kena orang biasa, dia melarat kepada orang yang khas. Orang yang ahli ibadat. Orang yang ceramah, pang pun kena. Oh, jangan banyak tuan-tuan. Bila dia main tu macam ombak besar tu, tsunami tu, bila dia kena, dia bagi habis semua kena. Yang ni paling kita takut. Tak tahulah tuan-tuan. Saya lari anak saya macam orang kata, kera buat lari anak. Buat lari anak kata. Mula duduk pula pangkuk. Duduk pula pangkuk macam tu, saya takut terlibat dengan dadah. Pasal di Pulau Pangkuk, di Pulau Kuala Kedah, Kuala tempat nelayan ni, banyak dadah. Buat lari anak pergi Manjung. Pergi Manjung, kita duduk ceramah setiap malam sana sini. Balik malam-malam tuan, satu malam terbalik. Saya kira anak saya kurang seorang. Anak 7, kira 1, 2, 3, 6. Mana seorang lagi? 3 kali kira 6 situ lah. Gerak isteri saya, tak tahu labar dia tak balik. Allah. Start motor cari malam tu tuan, ke 2-3 pagi cari. Bagus punya chatting. Chatting ke apa panggil? Cyber cafe. Tu lari pergi duduk di Batu Hampak buka pondok. Buka pondok, alhamdulillah. Selamatlah sikit anak tu. Sebab dia duduk bergaul dengan budak-budak pondok. Semayang dia pun alhamdulillah, kita tak gaduh suruh-suruh sangat. Bab aurat pun tak ada masalah sangat. Suruh mengaji pun taklah teruk-teruk sangat. Sebab suasana maknanya membentuk keadaan. Sebab tu guru, antara dikatakan guru tu, bi'ah tu, suasana tu, guru yang mendidik. Kan? Banyak orang akui lah. Waktu Imam Ghazali bila orang tanya dia tajuk ni, bagaimana pendapat dia? Kalau di akhir zaman ni, kita duduk di pondok. Pondok ni bukan bahasa Melayu tuan-tuan, bahasa Arab. Ada orang panggil pondok, ada orang panggil ribat. Ribat pun dia juga kubu. Pertahanan akidah di akhir zaman. Dia panggil pondok. Pondok ni madaris. Dalamnya ada mengaji, ada ibadat, ada kehidupan beragama dan sebagainya. Imam Ghazali kata, itulah tempat yang paling selamat di akhir zaman. Di pondok-pondok. Diakui, tuan-tuan sekalian, oleh Datuk Ayub Khan. Dia kata antara institusi agama yang tidak diserapi oleh Wahabi, tak ditembusi oleh Syiah, tak lut di liberal, lah pondok. Pondok selamat daripada Wahabi, selamat daripada Syiah, selamat daripada liberal, dan selamat daripada pahaman-pahaman yang mengaut. Pondok macam ini. Bukan pondok tu pondok darian. Pondok mengaji lah. Dia dah. Masya Allah. Baik. Bila dah maksiat ni dah melata, tuan-tuan. Makna dia hinggap semua orang, ramai orang. Falil alimil uzru. Maka bagi orang alim diuzurkan. Dia kata fil uzlati wat tafarrudi. Diuzurkan makna tak boleh. Uzlah tak boleh, tafarrud tak boleh lari daripada masyarakat. Dia kena terjun tengah-tengah masyarakat, dia kena islahkan masyarakat. Waktu yang Tok Guru balik pada Mekah buka pondok, mengajak, mendidik ummah. Itulah ni apa nama usaha-usaha yang dibuat. Lepas tu tambah lagi pula tuan-tuan, terutama ustaz-ustaz muda hari ni, bukan setakat dia mendidik di pondok-pondok dia, dia keluar mengajak, mendakwah, menyampaikan kesedaran pada ummah, naik atas mimbar, berkhutbah dan menyertai jamaah Islam supaya dapat menghapuskan kemungkaran, kemaksiatan jika Allah bagi kuasa. Macam di Kedah ni Dah dapat kuasa, haramkan judi, haramkan arak. Kan? Kalau tahun ni bila raya akan datang, tuan-tuan bagi lagi pada ni Pais Kedah, insya-Allah kita akan buat banyak lagi. Lagi tinggi kuasa yang kita dapat, lagi banyak kerja-kerja Islam yang kita boleh buat dalam usaha untuk menyelamatkan umat ni. Jadi kita kena bantulah ulama-ulama ni. Bantu gerakkan Islam. Kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah.
Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang beriman, jadikanlah diri kamu itu sebagai ansarullah. Ansarullah ni penolong agama Allah. Allah perintahkan kita ni supaya jadikan diri kita pembantu agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Seperti mana berkata Nabi Isa kepada hawariyun, man ansari ila Allah. Siapakah yang nak tolong aku membantu agama Allah? Kata-kata Isa ni tuan-tuan dirakam dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Allah Ta'ala ketika Isa dikepung oleh gulungan yang nak bunuh dia. Ramai nak bunuh dia. Bersama-sama dia ada 12 orang yang dinamakan hawariyun. Ketika saat yang genting itu, ketika dia dikepung, nak dibunuh, Nabi Isa tanya kepada hawariyun, man ansari ilallah. Siapakah nak tolong aku membantu agama Allah? Qalal hawariyun. Kata hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah Isa akan tolong kamu membantu agama Allah. Maka Allah Ta'ala suruh kita jadi macam hawariyun tu, yang membantu Nabi Isa. Nabi Isa dah tak ada. Nabi-Nabi semua dah mati. Tapi Allah gantikan Nabi-Nabi dengan para alim ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ala khulafai rahmatullah. Man khulafa'uka ya Rasulullah. Allazina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Atas rahmatku. Rahmat Allah Ta'ala ke atas penggantiku, khalifahku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa penggantimu? Nabi kata, penggantiku ialah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajar kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengganti Nabi. Dalam ayat yang lain, hadis yang lain, maka Nabi kata, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' pewaris Nabi. Nabi-Nabi dah mati. Ganti Nabi ulama. Kalaulah Nabi-Nabi ada pembantu, Nabi Muhammad ada sahabat bantu dia. Nabi Isa ada hawariyun. Ulama yang kata Nabi ni, siapa nak tolong dia? Kita lah tolong dia. Kita yang duk mengaji, yang faham agama ni, tolong para ulama untuk mendaulatkan Islam. InsyaAllah, bila kita ada kedaulatan Islam, kemungkaran, kemaksiatan lebih mudah dan lebih berkesan untuk disekat dan dihalang. Inilah cara kita tolong agama Allah. Tidak. Zaman kita ni memang akhir zaman. Ulama diserang di segenap penjuru. Kita jadi benteng pertahanan untuk jaga makna agama kita yang kita sayang ni. Begitu. Jadi ulama tak boleh uzlah. Dia kena bergaul masyarakat, tanamkan kesedaran, bagi ilmu, bimbing. Banyak orang nak bimbing, orang nak bimbingan kita. Jangan lari meninggalkan perjuangan, mati dalam perjuangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam perjuangan Islam. Ya. Wadafnil ilmi, dan kamu tanamkan ilmu ke dalam masyarakat. Jangan jemu-jemu. Tanam ilmu. Ramai tuan-tuan ulama tengah mengajak mati, nak pergi mengajak mati, balik mengajak mati. Mereka ni makna menghabiskan sisa-sisa hidup mereka mata-mata untuk menanamkan ilmu pengetahuan agama ke dalam masyarakat. Macam mana Nabi-Nabi sedih melihat umat kalau meninggalkan agama, ulama pun macam itulah, rasa sedih, rasa pilu jika umat ni terlibat dengan kemungkaran dan juga kemaksiatan. Itu dia. Yang kita pelik tuan-tuan, yang kena ni orang Islam. Benda-benda macam ni ramai kena orang Islam. Orang bukan Islam kurang sikit. Itu kita kena tanam ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa akhafu, dan aku menakutkan kamu semua. Wa akhafu, aku takutkan kamu. Ya, anna ma zakarnahu huwa hadzal zaman. Aku takutkan kamu dengan apa yang aku cerita sebelum ni. Inilah zaman dia.
hadis-hadis yang menceritakan akhir zaman ni, inilah zaman Imam Ghazali. 1000 tahun dulu. Zaman Imam Ghazali kata, macam mana zaman kita sekarang ni? Oh, lagi teruk orang tuan. Kalau Imam Ghazali kata zaman dia inilah zaman akhir zaman. Kalau zaman kita ni berapa kali akhir zaman? Tak nak sebut dah. Hadza zamanun nakidu ad-da'fu. Inilah zaman yang dikatakan zaman makna kekeruhan. Zaman yang penuh dengan kekeruhan, penuh dengan fitnah. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang boleh memberi kita pertolongan, bantuan untuk menyelamatkan diri tuan-tuan di akhir zaman ini. Zaman yang dikatakan siapa menegakkan sunnah Nabi, dia mendapat 100 pahala syahid. Inilah zaman dia. Zaman orang jarang bangkit malam, kita bangkit malam. Zaman orang buka aurat, kita tutup aurat. Zaman orang sibuk dengan itu ini, kita jadi tetamu Allah. Tak tinggal sembahyang berjamaah. Zaman orang tak mau mengaji, kita mengaji. Inilah zaman yang penuh dengan cabaran. Wa alaitu tuklan. Pada Allah lah kami bertawakul. Menyerahkan diri pada Allah. Untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak isteri kita daripada fitnah akhir zaman ni. Maka kata Imam Ghazali, fahaza hukmul uzlah wa tafarrudi anin nas. Maka kata Imam Ghazali, inilah hukum berkaitan dengan uzlah dan tafarrud, yakni mengasingkan diri anin nas, daripada manusia. Inilah hukum tentang uzlah. Orang awam macam mana? Ulama macam mana? Disebut dengan detail oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Fafhumuhu. Fahamlah kamu dengan baik. Fa innal ghalata fihi azim. Sesungguhnya tersalah faham akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan yang besar. Silap faham. Oh, kita bersemangat. Kita kata mana boleh uzlah, kena bergaul masyarakat. Mana masyarakat dah rosak. Hang siapa? Hang orang awam. Ada benda patut bergaul, ada benda jangan bergaul. Kan? Kadang-kadang kita nak tarik orang. Tidak silap orang tarik kita. Mereka dengan mereka. Kita dengan kita. Biar mereka jadi kita. Jangan kita jadi mereka. Tiba-tiba kita jadi mereka. Kadang-kadang jadi macam tu. Kita tuan-tuan bawa trailer. Kepala trailer tu tak kuat. Naik bukit berapit, bukan kita tarik dia, dia tarik kita balik. Sebab tu, kita orang awam, patut-patutlah. Benda yang baik-baik ni kita bergaul. Main masjid, mengaji apa, masuklah jemaah, buat kerja-kerja jemaah. Dengan muka-muka ni kita tinggal. Takut kita terpengaruh. Macam nasi sejuk, gulai pangat tadi tu. Jangan masuk kumpulan-kumpulan duk bergaul bebas jantan betina tu. Lama-lama terlibat dengan perzinaan, pergaulan bebas. Oh, jangan buat pasal tuan. Begitu juga ulama. Ulama pula ambil sikap uzlah. Lari masuk gua. Tinggal umat. Nabi kata, fa'iza zahratil bidah wa sakatal alam fa'alaihi la'natullah. Bila berlaku bid'ah, rosak agama, orang alim diam. Lari. Atas mereka itu laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena faham bagi elok-elok. Dalam bab uzlah ni kata Imam Ghazali. Kalau tidak, kalau tersalah, fihi azimun. Padanya makna kata akan membawa makna kata kebinasaan yang besar. Wa darruhu akan memberi mudarat kasirun, iaitu mudarat yang besar. Itu dia. Wabillahi taufiq, dan Allah Ta'ala lah yang memberi kita semua taufik untuk memberi kepahaman dan kemampuan untuk beruzlah dan melaksanakan mana sifat-sifat uzlah yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni saya nak bawa tuan-tuan satu perkara lah. Saya ambil masa sikit lah, tak panjang.
Iaitu saya tengok akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, dia jadi pelik. Di antara yang mereka seorang, wirid-wirid lepas semayang. Tuan-tuan dengar tak? Lah ni dah mula tinggal dah. Tok Imam bagi salam pakai belah seorang-seorang. Alasan mereka, Nabi tak buat. Nah itu alasan yang popular sikit-sikit, Nabi tak buat. Sikit Nabi tak buat. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan bersama, wirid yang kita bawa lepas semayang ni, nama dia Aurat Al-Madaniyah. Nama tu. Aurat Al-Madaniyah. Apa aurat? Aurat tu wirid-wirid. Al-Madaniyah, orang-orang Madinah. Orang Madinah ni tuan-tuan, sebelum datang Wahabi ke Mekah dan ke Madinah tu, inilah wirid yang mereka amalkan lepas semayang. Zaman Panda dulu, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Syekh Daud Al-Fatani, Arsyad Al-Banjari. Inilah wirid yang diamal oleh orang-orang Madinah. Mereka yang mengaji di Madinah, di Mekah tu, buat balik wirid ni ke Nusantara. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok wirid yang kita baca di sini, di masjid ni, dengan wirid yang diamal oleh orang Patani, sama. Yang diamal orang Aceh pun sama. Diamal oleh orang Kalimantan pun sama. Semua sama. Dibawa oleh mereka yang mengambil sumber yang sama daripada Madinah. Kalau nak kata bid'ah, Nabi tak buat, ini silap besar tuan-tuan. Ada seorang ulama namanya Ustaz Wan Muhammad Ali. Daripada Tahap 7 dari Kelantan. Dia telah tulis satu kitab pada tahun 1980. Untuk rod pandangan Wahabi. Yang katanya wirid-wirid ni semua ni tak dibuat oleh Nabi SAW. Jadi dia membawa hujah. Tiap-tiap amalan yang dibawa tu, tiap-tiap wirid tu, semua ada hadis-hadis dia. Jadi saya mengambil kesempatan, saya rasa saya bertanggungjawab. Bagi saya tak kisahlah. Kalau kita tak mau beramal, tak mau berzikir, tak mau berwirid, hang punya pasal lah. Tapi jangan kacau orang yang berwirid. Dengan hujah-hujah yang kamu kata bid'ah lah, Nabi tak buat. Tak betul. Ini masalah besar. Kamu boleh ikut aliran kamu. Kan? Hang tak mau kunut ke? Dia pun semua masalah tuan-tuan. Orang baca Yasin dia masalah. Orang wirid lepas semayang dia bermasalah. Orang pergi kubur pun dia masalah. Orang pergi kubur bukan sembah kubur. Ziarah kubur. Tak boleh kan ziarah kubur? Kubur tempat kita nak pergi. Lah ni kita duduk Al-Ustaz. Kerja di Al-Ustaz. Lagi 3 tahun nak pencen. Pak kita tinggal tanah di Sungai Petani ni. Dekat Padang Temesu ni ada tanah pak kita punya. Aku bagilah ke Ahmad. 2 ekar. Hang buat tapak rumah. Kita buatlah rumah. Lepas pencen kita nak meduk. Kita dah buat rumah tapi tengah duk buat lah. Bila cuti, mai lah tengok. Mai tengok rumah yang kita nak duduk tu. Bila aku pencen esok. Ni rumah kekal. Sana rumah sementara. Dia Ustaz tu. Sana rumah sewa. Ni rumah kekal. Tak boleh mai ziarah rumah kekal. Anak dunia kan masuk kubur. Tak lama lagi nak masuk. Kita ziarah lah kubur. Apa masalah ziarah kubur? Pun masalah juga. Tak tahulah, aku pun tak faham semua masalah. Jadi malam ni saya memberi penjelasan. Bukan nak bagi tahu siapa. Mereka ni yang cakap apa, mereka tak pakai. Ada baru ni saya tengok dalam video tu. Ada seorang mufti. Mufti Utara. Mufti Perlis lah. Dia kata apa? Nak tanya tuan-tuan. Nabi Muhammad mazhab apa? Dia boleh tanya. Nabi Muhammad mazhab apa? Patut mufti cerita ke orang awam macam mana boleh timbul mazhab. Ulama-ulama mazhab ni dia reka-reka ke atau dia tak ikut Nabi ke bagaimana ke? Patut dia tolong bagi cerita bagi orang faham. Dia bagi orang pening kepala. Anak-anak muda lah ni kami tak mau ikut mazhab. Kami nak ikut Nabi Muhammad. Boy. Macamlah ulama mazhab ni tak ikut Nabi. Ni jadi masalah tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak bawa satu ya.
Lepas kita tuan-tuan sekalian, kita bagi salam. Biasanya tu imam baca apa? Tu imam baca alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Walam yakul lahu syarikum fil mulki. Walam yakul lahu waliyyu minaz zulli. Wa kabirhu takbiro. Ayat tu besar pahala dia tuan-tuan. Bacalah. Jadi ayat tu dibaca lepas kita bagi salam. Apa makna dia? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak ada baginya anak. Menafikan rad pahaman Kristian yang menyatakan Tuhan beranak pinak. Walam yakul lahu syarikum fil mulki. Yang tidak ada sekutu Allah Ta'ala ni di segi pemerintahan dia. Dia merintah esa. Tak kongsi-kongsi dengan siapa. Allah Ta'ala tu esa. Tidak bersekutu. Di segi pemerintahan dia tak bersekutu dengan siapa-siapa pun. Walam yakul lahu waliyyu minaz zulli. Yang tidak ada baginya makna kata pembantu-pembantu. Tuhan tak perlukan pembantu. Dia kaya. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Kaya pada zat dan kaya pada fa'il. Dia tak perlukan pembantu. Allah menyatakan sifat-sifat dia. Tidak ada anak, tak bersekutu, tak perlukan pembantu. Dan kemudiannya Allah kata, wa kabbirhu takbiro. Besarkanlah Tuhanmu dengan sebesar-besarnya. Ayat ni ayat tauhid. Ayat mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Elok sangat dibaca lepas daripada kita bagi salam, kata ulama. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Bersabda Nabi SAW. Maksudnya, tiada mendukacitakan daku sesuatu pekerjaan. Tak ada satu perkara pun yang mendukacitakan aku, melainkan benda ni. Apa dia? Merupa bagiku Jibril. Satu hari Jibril datang jumpa aku. Yang ni yang aku duka cita, yang aku duduk bimbang nak buat sangat ni. Apa dia? Dan Jibril berkata, ya Muhammad. Kata olehmu, alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Walam yakul lahu waliyyu minaz zulli. Wa kabirhu takbira. Maka bahawasanya, tiada orang yang mengatakan, tiada mengatakan dia seseorang hamba sekali-kali. Tak ada seorang pun baca benda ni. Melainkan dihilangkan Allah Ta'ala daripadanya duka cita dunia dan akhirat. Siapa rajin amal ayat ni, insya-Allah Allah akan hilangkan duka cita dia dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Hadis ini dia kata diambil daripada kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdul Rahman. Dia kata, iaitu dia kata muka surat 375. Dia abang dengan muka surat sekali. Hadis yang kedua. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca selepas tiap-tiap kali sembahyang, tak kira sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, tiap-tiap kali lepas sembahyang dia baca, alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabirhu takbira, adalah baginya daripada pahala seumpama 7 petala langit dan 7 petala bumi. Orang baca ni lepas semayang, Rasulullah kata dia dapat ganjaran pahala sebesar langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan barang yang di dalamnya, langit dan bumi. Isi langit, isi bumi. Dan barang yang di bawahnya, bawah langit, bawah bumi. Nak sebutnya, pahalanya cukup besar, tuan-tuan. Nabi kata, siapa baca, lepas sembahyang. Jadi bagi yang duduk buat tu, teruskanlah buat. Yang tak mau buat, Tuhan punya pasal lah. Jangan kata orang nak buat.
Apa alasan? Nabi tak buat. Kalau Nabi suruh, Nabi galakkan buat, takkan Nabi tak buat kot. Lima takhuluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allahi an takhulu ma la taf'alun. Apa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Amat besarlah cercaan Allah Ta'ala kepada orang yang berkata sedangkan dia tak buat. Adakah Nabi macam tu? Dia bercakap tak buat. Dia cakap je tapi tak buat. Oh, apa hang? Fikir betul-betul ya. Jadi ada yang hadis sampai kat kita. Ada yang tak sampai. Kita mana nak tahu. Nabi duduk di rumah dia. Banyak ibadat dia. Tapi bila dia cakap benda ni. Maknanya benda ni besar. Bagus lah. Jadi orang yang nak buat, buatlah. Yang tak buat, dia punya pasal lah. Tapi janganlah serang kami. Jangan kata kami macam-macam. Kami pun ada mufti. Kami pun ada sultan. Hang jaga negeri hang. Hang jangan kacau negeri kami. Ahli sunnah wal jamaah ni dah bertapak di dunia ni berapa ratus ribu tahun dah. Berapa lama dah negara kita beramal dengan ajaran ni semua. Hang mai kacau apa? Allah kata dalam Quranul Karim, Allah kata apa? Qul, kata oleh Muhammad, qulillah, kata oleh Muhammad, Allah, summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian kamu tinggal mereka bermain. Biar bila dia punya pasal. Kita terus amalan-amalan kita. Jadi mereka yang nak beramal, yakinlah apa yang kita bawa lepas mayang tu ada hujah, ada nas. Bukan rekaan para alim ulama kita. InsyaAllah. Kalau umur saya panjang, saya main bulan depan, saya bawa istighfar pula. Lepas kita alhamdulillahi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zuli wa kabirhu takbira. Astaghfirullahal azim. Itu ada hadis dia pula. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Itu pun ada hadis dia. Bukan tak ada. Allahumma antas salam wa minkas salam. Semua ada hadis. Baca ayat kursi, baca Fatihah, baca kursi. Semua ada hadis tuan. Bukan rekaan para alim ulama kita. Ada sandaran yang cukup kukuh. Jadi tuan-tuan jangan ragu. Beramal dengan makna kata aurat Al-Madaniyah yang dibaca oleh imam tu. Bacalah ramai-ramai. Tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan sekalian amal ini berterusan sampai bila-bila. Jadi gerakan mereka yang cuba menghalang orang beramal ni, kita kena lawan betul. Jangan kita bagi can tuan-tuan. Saya bimbang. Takut orang makin lama makin tinggal. Makin tinggal. Makin tinggal. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita nak beramal banyak. Sebab kita nak balik jumpa Tuhan. Lagi banyak amalan kita lagi bagus. Amalan yang pagi bagus, lepas semayang. Kita dalam wudu, masih berada tikar semayang, baru lepas bermunajat dengan Allah. Masa itulah yang paling baik sekali untuk kita beramal. InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Jadi sebelum saya berdoa ni tuan-tuan, macam biasalah masih lagi memerlukan bantuan tuan-tuan untuk menyiapkan pondok saya di Pulau Pangkok tu. Nampak setakat ni saya ingat sekitar 70 ke 80% lah. Alhamdulillah. Jadi dengan sumbangan tuan-tuan itu sikit banyak dapat membantu saya lah. Dijangka tahun depan kita akan mula mengambil pelajar-pelajar dan kita akan kita buka macam-macam program pengajian dan dakwah. Terutama kepada masyarakat setempat dan juga kepada pelancong-pelancong. Jadi pelancong-pelancong ni biasanya mereka hari Ahad, Sabtu ramai lah. Jadi kita akan ambil kesempatan kedatangan pelancong yang ramai itu. Mungkin kita akan buat kuliah-kuliah berkala. Kuliah duha ke, kuliah maghrib ke sebagainya. Banyak pelancong pergi melancong di kawasan Peranginan tu. Dia dah faham. Kita akan siarkan dalam Facebook kita, iklan besar-besaran tentang adanya kuliah di Teluk Nipah, Pulau Pangkok, kawasan Peranginan. InsyaAllah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين.